Tuan Yang Bertuan, secara umumnya, belanjawan adalah perancangan keuangan kerajaan yang dibentang untuk menjelaskan kepada rakyat antara lain anggaran pendapatan dan perbelanjaan untuk sesuatu tahun serta defisit atau lebihan fiskal untuk tahun tersebut. Tentunya anggaran tersebut dibuat berdasarkan kiraan, berpandukan langkah-langkah belanjawan yang telah ditetapkan. Ini termasuklah langkah cukai dan langkah berkaitan dengan perbelanjaan, khususnya subsidi. Saya sentuh langkah cukai terlebih dahulu. Salah satu langkah cukai iaitu peningkatan dan perluasan skop SST dalam belanjawan 2024 dibentangkan tahun lepas. Ya, itu langkah cukai. Contohnya, di dalam belanjawan 2024 tahun lalu, kerajaan menyatakan bahawa kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan kelab karaoke. Di situ kita lihat adalah sedikit gambaran yang diberikan oleh kerajaan tentang peratusan kenaikan SST dan perluasan skopnya. Berdasarkan langkah cukai tersebut, kerajaan akan anggarkan berapakah hasil tambahan kutipan cukai. Namun begitu, kerajaan tidak masukkan jumlah hasil daripada langkah cukai tersebut di dalam penyata jumlah hasil selepas langkah belanjawan 2024. Hanya selepas ditanya dan ditekan oleh kami di pihak pembangkang, barulah dimaklumkan bahawa terdapat ralat atau kesilapan di dalam penyata tersebut. Ralatnya bukan kecil, lebih 4 bilion ringgit. Sekarang kita lihat pula belanjawan 2025. Dinyatakan dalam ucapan belanjawan bahawa cukai jualan tidak akan dikenakan ke atas barangan makanan asas yang digunakan oleh rakyat. Cukai jualan akan dikenakan ke atas barangan bukan keperluan asas seperti barang premium yang diimport seperti ikan salmon dan avocado. Kenyataan ini adalah terlalu umum dan mengelirukan. Pertama sekali, bukankah sememangnya ketika ini cukai jualan tidak dikenakan ke atas barangan makanan asas? Kalau kerajaan hendak membantu rakyat, betul-betul hendak membantu rakyat, sepatutnya kerajaan umumkan perluasan skop barang keperluan asas yang tidak akan dikenakan cukai jualan. Sekadar kata cukai jualan tidak akan dikenakan pada barang keperluan asas, itu yang berlaku pada hari ini. Barang keperluan asas mana yang dimaksudkan? Mengapa tidak diperluaskan? Jadi sebab itu saya kata amat mengelirukan, tidak jelas dan amat kabur. Yang kedua, bukankah sememangnya cukai jualan telah dikenakan ke atas barangan keperluan bukan asas? Jadi apakah ini bermakna kerajaan akan perluaskan skop barangan keperluan bukan asas yang akan dikenakan cukai jualan? Jika ini berlaku, saya khawatir banyak barangan utama yang digunakan oleh rakyat akan ditakrifkan sebagai barangan bukan keperluan asas dan dikenakan cukai jualan. Selain itu, kalau tahun lepas pada muka surat terakhir, ini tahun lepas, buku belanjawan tahun lepas, pada muka surat terakhir buku belanjawan ini ada satu penyata, iaitu penyata jumlah hasil selepas langkah belanjawan tahun 2024. Saya dapat buku belanjawan tahun 2025, benda perkara pertama saya tengok muka surat belakang nak tengok apakah penyata hasil tentang belanjawan 2025. Tidak ada dalam hard copy buku belanjawan 2025. Selepas semak dalam versi atas talian, barulah nampak ada penyata tersebut. Jadi apakah ini bermakna kerajaan menunggu sehingga saat-saat akhir belanjawan? Ya, sehingga saat-saat akhir belanjawan hendak dibentangkan, kerajaan masih ragu-ragu dan tidak pasti apa yang hendak dilaksanakan. Jadi tak nak jadi ralat macam tahun lepas, keluarkan dalam buku bercetak, letakkan dalam elektronik kopi buku tersebut. Jika kita lihat dalam penyata tersebut, langkah memperluaskan skop cukai jualan tempatan akan membawa hasil sebanyak 924 juta ringgit kepada kerajaan.
Perluasan skop cukai jualan import pula akan memberikan hasil sebanyak 1.298 bilion ringgit. Nombor ini boleh keluar, kerajaan boleh buat anggaran nombor ini sekiranya kerajaan tahu apakah perluasan skopnya nak dilaksanakan. Kalau tak, macam mana kerajaan boleh dapat nombor ini? Jadi kenapa tak dijelaskan perluasan skop yang hendak dilaksanakan? Saya tahu mustahil hendak disebut satu persatu dalam ucapan belanjawan, terlalu panjang. Kenapa tak dibentangkan kepada kami untuk dibahaskan apa sebenarnya barang mana yang nak dikenakan cukai? Jadi saya mohon kerajaan perjelaskan pada rakyat supaya dalam konteks ini kita dapat tahu, ahli-ahli parlimen dapat tahu, rakyat dapat bahaskan apa sebenarnya yang hendak dikenakan cukai apabila perluasan skop dibuat. Tuan Yang Di-Pertua, kita tidak tahu dalam rakyat, kita tidak mahu dalam rakyat menghadapi situasi yang sukar, tekanan kos sara hidup, kerajaan memperluaskan pelbagai skop barangan. Jadi saya mohon pada kerajaan umumkan, cakap, kerana apa? Dah ada kiraan. Kalau tak dapat angka 900 juta, angka 1.2 bilion, daripada mana angka ini? Kenapa takut nak sebut pada kita? Apa yang nak disorokkan? Jadi dalam konteks ini saya lihat belanjawan kali ini berkaitan dengan hasil amat tidak telus. Seterusnya, saya ingin menyentuh pula konteks kedua, iaitu berkaitan dengan salah satu langkah perbelanjaan kerajaan iaitu berkaitan subsidi dan bantuan kepada rakyat. Sebelum saya menyentuh tentang subsidi dan bantuan kepada rakyat yang disebut dalam ucapan belanjawan tempoh hari, saya ingin membawa seluruh rakyat Malaysia menelusuri kenyataan-kenyataan dasar kerajaan PHBN berkaitan subsidi dan bantuan rakyat supaya kita semua dapat menginsafi betapa bercelarunya dasar-dasar kerajaan ini. Pada 19 Mei 2023, Menteri Ekonomi menyatakan bahawa sistem padu akan menggantikan klasifikasi pendapatan lama seperti kategori B40, M40 dan T20 dengan menggunakan pendekatan pendapatan bersih sebagai indikator yang lebih tepat untuk mengenal pasti penerima bantuan. Sebulan kemudian, pada 14 Jun 2023, Menteri Ekonomi membuat kenyataan bahawa klasifikasi B40, M40 dan T20 ini akan dihapuskan mulai tahun 2024. Selepas padu dilancarkan pada 2 Januari 2024, rakyat tentunya tidak lupa hiruk pikuk gendang supaya mereka mendaftar dalam padu. Kami telah persoalkan banyak perkara berkaitan dengan padu di sini. Ramai yang persoalkan banyak perkara tentang padu ini. Mengapa terlalu banyak maklumat yang perlu diambil oleh rakyat? Mengapa sistem tersebut tidak mengisi maklumat secara automatik daripada data-data kerajaan? Kita tanya, dan saya pun tanya, macam mana nak semak data-data berkaitan dengan hutang? Siapa nak sahkan data-data ini? Menteri Ekonomi menjawab, itu hanyalah satu survey sahaja. Jadi saudara-saudari, seterusnya, apabila kerajaan melaksanakan penghapusan subsidi diesel di Semenanjung pada 10 Jun 2024, rakyat yang layak diminta mengisi permohonan budi madani pula. Ketika itu rakyat dah mula tertanya-tanya. Dulu suruh isi padu, dah hapuskan subsidi diesel, nak kena isi budi madani. Jadi apa semua ini? Dan dalam pembentangan bajet pada 18 Oktober yang lalu, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menyentuh satu terma baru iaitu golongan T15. Dinyatakan bahawa golongan T15 ini tidak akan menerima subsidi petrol dan juga subsidi bagi pendidikan di sekolah berasrama penuh. Namun seperti mana kawan-kawan lain sebut, tidak ada penjelasan lanjut tentang apakah yang disebut atau dimaksudkan dengan T15 ini. Maka kawan-kawan ahli parlimen dan rakyat di luar sana melihat T15 ini dalam konteks pendapatan isi rumah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Menteri Ekonomi pada 20 Oktober 2024 menyatakan bahawa beliau tidak fikir bahawa kerajaan akan menggunakan pendapatan isi rumah seperti sekarang. Tidak fikir. I don't think. Saudara-saudari,
Memerintah negara menjadi kerajaan, mana boleh main rasa-rasa, mana boleh main tak fikir, mana boleh main kita rasa kita fikir, kita lihat. Perkara ini telah diumumkan pada rakyat. Sebab itu banyak perkara kita sebut ini bahawa prosesnya terlalu bercelaru. Kemudian datang waktu soalan kepada Perdana Menteri berkaitan dengan miskin tegar. Kalau kita ingat, berkaitan dengan miskin tegar pada 22 Oktober. Ketika menjawab soalan itu, Perdana Menteri menyebut bahawa kerajaan telah merubah pendekatan menentukan kategori miskin tegar dengan merujuk kepada pendapatan isi rumah per kapita, iaitu jumlah pendapatan isi rumah dibahagikan dengan bilangan isi rumah. Ini dah lain pula. Pendapatan per kapita berdasarkan pendapatan isi rumah bahagi dengan jumlah isi rumah. Saya bawa rakyat melalui penceritaan tersebut untuk kita semua lihat betapa bercelarunya pembuatan dasar kerajaan. Saya dah sentuh perkara ini banyak kali. Banyak kali saya sentuh perkara ini bahawa kerajaan tidak boleh suka-suka umumkan sesuatu tanpa ada kerangka dasar yang jelas. Bincang dulu elok-elok, duduk dulu bincang elok-elok, pastikan semua konsep, semua elemen, semua konteks diambil kira sebelum umumkan. Jadi kalau kita lihat keadaan sebegini, berterusan sebegini, bila kita di pembangkang menyentuh perkara ini dikatakan kita mempolitikkan perkara ini. Bila rakyat menyentuh perkara ini dikatakan ini tidak betul. Jadi apa yang betulnya? Tunjukkan kepada kami apa yang betulnya. Jadi kelemahan utama kerajaan pada hari ini adalah kerana mereka masih berfikir sebagai pembangkang bukan sebagai kerajaan. Bila berfikir sebagai pembangkang seperti zaman mereka dahulu, macam-macam janji boleh dibuat, macam-macam perkara janji nak buat, akhirnya tak buat. Jadi perangai itu terbawa-bawa dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi ini perkara yang berbahaya kepada rakyat. Sebab itu saya mohon pada kerajaan, hentikanlah kecelaruan dasar ini. Saya tak faham apa syok sangat diumum benda yang tak menentu ni. Ini bukan saja flip-flop, ini pusingan roundabout dah. Pusing benda yang sama tanpa satu penjelasan yang jelas. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan data-data ekonomi. Di dalam belanjawan kita selalu dengar banyak data-data ekonomi dikemukakan, data KDNK, data pengangguran, data inflasi. Data-data ini dikira berdasarkan piawaian antarabangsa, ada cara, kaedah dan kiraannya. Dan data-data ini digunakan sebagai rujukan dalam konteks kerajaan membuat keputusan. Data-data ini bukannya satu data mutlak yang boleh dikatakan boleh digunakan dalam membuat polisi terus berdasarkan data tersebut. Apa yang ada dalam data ini, apa yang dipersembahkan oleh data-data ini tentunya berbeza dengan apa yang berlaku di bawah. Saya ambil contoh berkaitan dengan data pengangguran. Dalam ucapan bajet disebut bahawa pengangguran setakat Ogos 2024 menurun pada 3.2%. Kadar ini terendah sejak Januari tahun 2020. Kalau kita lihat data ini, 3.2% kadar pengangguran. Maknanya apa? Umumnya dalam 100 orang, sekeliling kita ada 100 orang, kita jumpa 3 orang yang tak bekerja, yang menganggur. Yang lain semua bekerja. Adakah ini realiti di bawah sana? Cuba turun di bawah, sembang dengan 100 orang, berapa orang yang tak bekerja? Kenapa kita tidak boleh mengambil data ini secara face value? Kerana kalau kita lihat technical aspek data ini, seseorang itu ditakrifkan bekerja apabila dia melaksanakan sesuatu pekerjaan yang mendapat upah selama sejam seminggu dalam minggu survey dibuat. Kalau dia buat survey minggu ni, pergi jumpa Kalang Jepur kerja. Kalang Jepur ada kata minggu ni adalah orang minta hantar anak ke sekolah, dia bagi upah RM50. Itu dikirakan bekerja sejam, kalau sejam bekerja. Maka data ini perlu diteliti dengan baik supaya kita tahu apakah sebenarnya pengangguran di bawah sana. Sebab itu saya ingin bertanya beberapa soalan. Soalan pertama, berapa ramaikah graduan siswazah yang menganggur ketika ini mengikut tahap pendidikan mereka, iaitu ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan PhD? Adakah data ini data survey atau data sebenar pengangguran siswazah? Berapa ramaikah pekerja dalam sektor ekonomi gig di Malaysia?
Berapa ramaikah graduan pendidikan yang belum mendapat pekerjaan sebagai guru di Malaysia? Berapa banyak kekosongan jawatan guru di sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh Malaysia? Dan apakah usaha drastik kerajaan untuk menangani pengangguran dalam kalangan anak muda? Tuan Yang Dipertua, saya tadi nak kena sambut murid-murid, bagi saya masa sedikit. Tadi Masa sudah tamat. 5 minit sikit. Masa sudah tamat. Sedikit, Tuan Speaker. Saya ingin menyentuh. Tadi saya ambil masa sikit mengalu-alukan mereka. Bagi saya sikit.